بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah yang dihormati Imam pengerusi, timbalan pengerusi AJK Surau Ad-Diniyah, dan para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT sebagai satu bentuk takwa kita apabila diberikan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka diberikan nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Sekiranya kita kufur dia akan nikmat tersebut, maka kita ketahuilah bahawa azab Allah Ta'ala itu amat pedih. Jadi latih diri kita untuk bersyukur, mengucap terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan cara melakukan ibadah dan sebagainya, sebagai bentuk takwanya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau disebutkan sebagai takwa, tak lari daripada 4 perkara. Yang pertama bersyukur di atas nikmat. Yang kedua, kita bersabar di atas musibah yang ditimpa kepada kita. Yang ketiga, kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya solat. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana. Dan yang keempat, kita takut akan balasan-balasan ataupun kita akan takut perbuatan kita ini seakan boleh jadi kita rasa betul di sisi kita, tapi boleh jadi di sisi Allah kita ni berada dalam kesesatan. Wa dhalla sa'yuhum wa annahum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan boleh jumpa dalam satu ayat ini, mereka ni dalam keadaan melakukan perbuatan yang sesat, dan mereka menyangka bahawa setiap perbuatan mereka lakukan itu adalah betul dan juga baik. Sebab itu kita takut dengan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang yang diberikan syafaat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Boleh jadi kita ni berada di padang mahsyar nanti, boleh jadi asbab mudah kita berselawat, kita melazimi selamat, membasahkan lidah dengan berselawat. Jadi mudah-mudahan kita di akhirat kelak, ketika kita berada di padang mahsyar, di mana orang ramai ada sebahagiannya diberikan minum daripada telaga Haud, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan berkat selawat yang kita baca setiap hari ataupun kita ucapkan setiap saat, setiap masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dalam bacaan kita solat dan sebagainya kita membaca selawat, mudah-mudahan selawat itu menjadi syafaat atau menjadi pertolongan, asbab baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan kepada kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis ataupun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman saharallahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang mencari, man salaka tariqan, mencari jalan ataupun sesuatu jalan secara umum, tak kisahlah jalan bagaimana cara sekalipun, yaltamisu bihi ilman, yang berkait dengan ilmu ataupun jalan untuk nak mencari ilmu. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang boleh membawa kita kepada akhirat, ataupun ilmu yang memberikan kejayaan di dunia dan akhirat.
Walaupun ilmu tersebut ilmu yang berbentuk ilmu duniawi sekalipun, tapi ilmu tersebut kalau diniatkan kerana Allah, dan dia contohnya ilmu perubatan. Contohnya ilmu perubatan tujuannya adalah untuk membantu orang lain, dalam masa yang sama mendapat pahala sebab membantu orang lain. Apa soalan sebut? Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi Allah Ta'ala akan memudahkan jalan seseorang itu untuk ke syurga. Jadi alhamdulillah kat sini tuan-tuan duduk sama-sama, berkumpul, mengambil wuduk daripada rumah, kemudian datang ke surau, sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu, Raudatun min Riyadul Jannah, ataupun kita dikenali sebagai salah satu taman-taman syurga, yang mana dalam majlis ilmu ini dihimpuni dengan para malaikat. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan kita para malaikat. Para malaikat duduk bersama-sama dengan kita untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan dengan pencarian ilmu tersebut ataupun pencarian ilmu walaupun tazkirah yang mungkin kita dah pernah dengar dan menjadi peringatan untuk kita juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan kita untuk ke syurga. Jalan ke syurga ni macam-macam tuan-tuan. Dalam surah Al-Mu'minun sebut apa? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya. Qad aflaha, perkataan aflaha daripada aflaha yuflihu aflih, muflihun iflahan. Aflaha maksudnya telah berjaya. Qad, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Macam mana ciri beriman tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam solatnya. Solat bukan solat saja-saja tapi khusyuk di dalam solat. Allah Ta'ala kata sebab apa? Boleh jadi ada orang tersebut solat tapi tidak khusyuk. Boleh jadi ada juga orang yang solat tapi dimasukkan ke dalam neraka wail, ataupun disebut wailul lil musallin, ataupun bahasanya celakalah bagi orang yang solat. Alladzina hum fi salatihim sahun, yang mana solat itu dalam keadaan dia leka ataupun lalai. Ataupun banyak lagi perumpamaan ataupun ayat dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ciri antara ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala, apabila dia mendirikan solat, dia solat dalam keadaan bermalas-malasan. Itu salah satu daripada golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang munafik ni salah satu solatnya adalah dia solat bermalas-malasan. Jadi dalam Quran sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang khusyuk di dalam solat. Apa maksud khusyuk tuan-tuan? Dia memisahkan antara perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara yang berada di dalam dunia ini di dalam solat. Maksudnya dalam solat kita pisahkan. Dalam solat cuba kita elakkan daripada berfikir tentang apa yang akan berlaku selepas kita solat. Itu. Sebab apa? Sebab bila kita tertumpu kepada perkara dunia, maka dalam solat agak sedikit terganggu. Lebih-lebih lagi, hanya kita mampu untuk membaca perkataan-perkataan yang berada dalam solat tanpa mengetahui maksudnya. Sebab tu ada dalam Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat ketika kamu sedang mabuk, hatta ta'u ma taqulun. Boleh jadi kita ni seperti juga seorang yang mabuk, sehingga kan tidak tahu apa yang kita baca. Maksudnya kat sini tuan-tuan, cukuplah sekadar kita tahu contoh maksud Al-Fatihah secara umum memadai. Tapi usaha juga untuk tahu maksud satu persatu. Mudah-mudahan hadir dalam diri kita untuk solat, untuk khusyuk di dalam solat. Contohnya Al-Fatihah mudah sahaja. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pujian semua kepada Allah yang menguasai alam. Bukan hanya satu alam, banyak alam. Sombong ataupun nak merendahkan diri kita, ego kita, bahawa kita ni tak layak untuk dipuji. Tapi yang betul-betul dipuji adalah Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita tahu maksud satu persatu, insya-Allah mudah-mudahan datang khusyuk di dalam diri kita tuan-tuan.
Imam Ghazali rahimahumullah, dia letakkan khusyuk adalah salah satu rukun di dalam solat. Salah satu rukun di dalam solat. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita mengamalkan seperti mana Imam Ghazali tekankan, boleh jadi solat kita itu tak sah. Boleh jadi solat itu tak sah sebab apa? Khusyuk itu tak hadir di dalam solat. Sebab tu secara umumnya dalam bab fiqh kita guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i qaul mu'tamad, ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Qaul mu'tamad, qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di Mesir dengan pendapat-pendapat yang baru setelah dia musafir dalam rihlah ilmiah dia, dalam perjalanan dia mencari ilmu, maka dia keluarkan fatwa ataupun keluarkan pendapat-pendapat yang baru selepas sahaja meneliti beberapa permasalahan. Dan qaul mu'tamad, mu'tamad ni maksudnya betul-betul ini adalah dalam mazhab Syafi'iyah. So dalam mazhab Syafi'iyah tak meletakkan khusyuk sebagai satu rukun. Cumanya Imam Ghazali meletakkan khusyuk itu sebagai apa? Sebagai satu rukun supaya dalam solat tersebut dia memisahkan antara perkara dunia di dalam solat. Apa lagi dalam surah Al-Mu'minun panjang. Apa lagi antaranya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan menjaga, ataupun orang yang menjaga dia punya kemaluannya ataupun menjaga kehormatan dirinya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Mengelakkan diri, antara ciri orang beriman yang berjaya adalah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kat sini maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya elakkan diri daripada berkata-kata dusta ataupun berkata-kata perkara yang kosong. Perkara kosong dan sebagainya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berusaha membersihkan dirinya dengan menzakatkan hartanya. Zakat hanya bukan tertumpu pada zakat fitrah saja, tapi zakat ini tertumpu kepada banyak jenis. Antaranya zakat pendapatan, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat emas dan sebagainya. Cukup haul, cukup nisabnya, maka bayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan mereka ini menjaga kehormatan. Saya sebut tadi, menjaga kehormatan ataupun menjaga dia punya sebut kehormatan di sini menjaga kemaluan dan sebagainya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka ataupun hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada hamba dah. Zaman sekarang tak ada hamba. Kalau kita tengok peralihan Islam, kedatangan Islam, sebelum datangnya Islam pada satu zaman jahiliah banyak digunakan hamba. Cumanya datangnya Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa pemikiran ataupun membawa tata cara hidup Islam, maka amalan ataupun hamba ini, sistem perhambaan ini dihapuskan secara bukan drastik ataupun secara perlahan. Bagaimana sistem perhambaan ini boleh terhapus tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, di dalam Al-Quran sebut banyak kafarah bagi orang yang melakukan kesalahan, maka dia kena membebaskan hamba. Contohnya dalam Quran sebut alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran illa qawluhum. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah hamba. Bila orang melakukan kafarah ataupun melakukan satu dosa, contohnya dosa zihar. Apa itu zihar tuan-tuan? Zihar ni dia menyamakan bahagian belakang ataupun menyamakan mana-mana anggota wanita yang mahram kepada isteri. Dia menyamakan, contohnya menyamakan anggota badan yang sama dengan maknya. Contohnya dia kata tangan kamu ni
tangan isteri ini seperti tangan mak saya. Bila dia menyamakan tersebut, maka bila menyamakan dengan mahram, maka jatuh kepada dia hukum zihar. Dan kafarahnya adalah fatahriru raqabah, kena membebaskan hamba. Bila amalan tersebut, bila umat Islam pada zaman Rasulullah SAW melakukan kesalahan, maka antara kafarahnya adalah membebaskan hamba. Jadi hamba ini tuan-tuan, bila kafarahnya membebaskan hamba, adakah hamba itu makin bertambah? Maka hamba makin lama makin berkurang, dan akhirnya pada zaman kita ataupun zaman selepas zaman tabi'in, zaman tabi'in, maka hamba makin lama makin berkurang, dan akhirnya hamba terhapus secara tidak langsung. Begitu tuan-tuan. Jadi Islam tu datang bukan secara hapusnya secara drastik, tapi secara beransur-ansur. Baik. Fa innahum ghairu malumin, dan mereka ni tidak tercela. Menjaga kehormatan ataupun menjaga dia punya perasaan nafsunya boleh dibenarkan di dalam Islam, tapi terhadap isteri-isteri mereka bahaya. Maksudnya kat sini nak bagi tahu ciri-ciri untuk orang beriman adalah menjaga diri dia, tak terjebak dengan apa, tak terjebak dengan perkara yang menyebabkan dia berjatuh kepada perzinaan. Jadi jaga, boleh ada isteri, sebab tu dibenarkan di dalam Islam untuk berkahwin dan sebagainya. Fabani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada demikian, maka mereka telah melampaui batas. Maksudnya batas ataupun syarak dah telah ditetapkan, walaupun ditetapkan bersama dengan isteri, tapi kalau melakukan juga, maka dah telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan antara ciri-ciri lain orang yang beriman, orang yang berjaya adalah dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Ini bahaya tuan-tuan ini amanah dan janjinya sangat-sangat berat. Kalau disebut dalam Quran, law aradnal amanata 'ala as-sama'i wal ard. Kalaulah amanah ini diberikan kepada langit dan bumi, ataupun kepada gunung sekalipun, mereka ni takut untuk menerima amanah, tapi manusia dengan yakinnya untuk menerima amanah. Okey. Jadi bila sebut amanah ni, kita tumpu kepada siapa? Umumnya kita tengoklah diri kita. Secara mudahnya kita tengok diri kita saja, adakah amanah kita tertunai? Adakah amanah kita yang kita buat ini tertunai? Tak kisahlah sama ada amanah untuk diri sendiri, amanah kepada keluarga kita, amanah kepada pekerjaan kita dan sebagainya. Baik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang memelihara salatnya juga termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Tadi kalau kita sebut yang pertama, orang yang khusyuk di dalam solat, dan tidak terlepas juga orang yang sentiasa memelihara solatnya. Bila tahu bila masuk waktu solat, maka dia solat awal waktu. Sebab tu disebut ahabbul a'mal ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala? Maka SAW sebut yang pertama, as-salatu 'ala waqtiha. Silap. As-salatu 'ala waqtiha. Solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Thumma ayyu birru walidaini. Thumma ayyu, kemudian apa? Kemudian buat baik kepada ibu bapa. Kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah pada kedudukan yang ketiga. Yang pertama solat di awal waktu, yang kedua buat baik kepada ibu bapa, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Buat baik kepada ibu bapa itu adalah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Di dalam hadis tersebutlah. Cumanya fokus pada hadis ni adalah solat di awal waktu. Baik. So senarai nama-nama yang tadi saya sebutkan ataupun dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut, maka mereka ni apa? Ulaika humul warithun, dan mereka ni adalah berhak mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Maka orang yang berjaya tadi, yang menjaga solatnya secara khusyuk, yang orang yang menjauhkan diri daripada bercakap perbuatan yang sia-sia, orang yang membayar zakat, orang yang menjaga kehormatan, dan orang yang
tidak melampaui batas, dan juga orang yang menjaga amanahnya dan juga menunaikan janjinya, mereka ini mewarisi syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus, tuan-tuan. Jadi dalam syurga Firdaus ni bersama dengan siapa? Ma'alladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bersama dengan para nabi, bersama dengan para rasul, bersama dengan para aulia, para wali-wali, bersama dengan para saleh, bersama dengan orang-orang saleh, berada di syurga Firdaus dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi cuba kita usaha dalam surah Al-Mu'minun, cukup sahaja dalam 9 ayat ataupun 9 perkara untuk mudah-mudahan kita ni menjadi mukmin yang berjaya. Bukan sekadar mukmin sahaja, bukan sekadar orang yang beragama Islam saja. Jadi kalau kita berjaya, insya-Allah mudah-mudahan kita ni dapat syurga yang tertinggi. Sebab tu tuan-tuan digalakkan, ulama menggalakkan untuk kita minta dengan Allah Ta'ala yang masuk ke syurga yang paling tinggi. Diberi peluang untuk masuk syurga, takkanlah kita tak nak masuk syurga. Takkan kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga tapi nak syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi. Kalau tuan-tuan dengar salah satu rintihan ataupun bentuk Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok kalam Imam Syafi'i antaranya apa? Ilahi las, tuan-tuan pernah dengar kan? Ilahi lastu firdaus. Itu nak cerita pasal apa? Bukan dia tak nak syurga, nak syurga, tapi mampu ke untuk pergi ke syurga? Ataupun mampu ke perbuatan ini nak merasa rendahnya diri kita, sampaikan Imam Syafi'i sebut ilahi, wahai Tuhanku. Kalau lagunya ilahi, ada banyak version lah. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa 'alan naril jahimi. Kemudian apa lagi? Sampai habislah. Jadi apa tuan-tuan kat sini? Wahai Tuhan, lastu, laisa daripada perkataan laisa, fi'il madhi, lastu, aku ni tidak mampu untuk pergi ke syurga. Dalam masa yang sama tak nak pergi ke neraka. Begitu. Maksudnya kat sini syurga tertinggi, syurga Firdaus ni syurga tertinggi. Maksudnya nak minta ampun dengan Allah, hinanya kami ni, hinanya kita ni. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita hidup, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita hidup, tapi kita hidup kat dunia ni masih lagi kita tak lari daripada melakukan dosa, tak lari daripada melakukan kesalahan, tak lari daripada melakukan perkara yang boleh menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Tapi kita minta syurga Firdaus, layak ke kita? Tapi apapun begitu, pengampunan, kita minta ampun dengan Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas. Tak kisahlah telah melakukan maksiat sebesar mana sekalipun. Kalau melampaui batas ni maksudnya melampaui batas yang ditetapkan oleh syarak. Kalau syarak kata tak boleh melakukan perbuatan sedemikian, tapi dia telah melakukan, maka telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas tuan-tuan. La taqnatu, Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sungguhnya Allah Ta'ala ni mengampuni segala dosa secara keseluruhannya. Inna Allah ghafurur rahim. Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa, dan Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak dalam hadis yang lain, dalam hadis 40, hadis yang ke-42, la ubali fastaghfartani ghafartu lak. Allah Ta'ala ni tak peduli, aku tidak peduli. La ubali fastaghfartani, kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan segala dosa kamu. Jadi tapi dalam hadis ini tuan-tuan bukan bermakna menjadi lesen ataupun menjadi alasan untuk kita mengulangi dosa-dosa. Walaupun Allah Ta'ala ni mengampunkan dosa kita, tapi bukan menjadi alasan untuk kita, tak apalah kita melakukan dosa, tak apalah aku melakukan maksiat, tapi nanti satu masa aku akan nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Takut-takut dalam tempoh ataupun dalam sepanjang waktu kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala tak sempat, tapi ajal telah
dijemput. Begitu. Jadi kita takut apa? Takut perbuatan yang kita lakukan, boleh jadi perbuatan yang selalu kita buat, sama ada perbuatan baik atau perbuatan buruk, takut-takut mati pun dalam keadaan perbuatan tersebut. Baru-baru ni ada orang yang telah meninggal, nama dia profesor, salah seorang pensyarah, daripada mana tuan-tuan? Daripada USIM. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan berbuat baik. Antara tanda seorang itu meninggal dalam husnul khatimah, dia meninggal dalam keadaan dia melakukan kebaikan. Dia melakukan apa tuan-tuan? Menyampaikan ceramah. Banyaklah peristiwa yang masa tu, masa musim haji, ada seorang tengah sambil ceramah kemudian pingsan. Dia rasa pening kepala, kemudian meninggal waktu dalam musim haji ketika menyampaikan tazkirah, menyampaikan tazkirah dan sebagainya, meninggal. Dan baru ni pun ada dalam 2 minggu lepas meninggal juga ketika menyampaikan tazkirah. Jadi itu amat mencuburi kita. Sebab tu kita minta doa Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana, ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami ataupun tamatkanlah kami ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, dengan kematian yang sebaik-baik kematian. Wala takhtim, dan janganlah engkau mematikan kami. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dengan seburuk-buruk kematian. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi caranya macam mana tuan-tuan? Iaitu sentiasa untuk melakukan kebaikan. Tak kisahlah kebaikan tersebut sama ada dalam bentuk amalan khusus ataupun amalan umum, ataupun sama ada dalam bentuk pekerjaan yang kita lakukan itu tak semestinya ibadah berbentuk ibadah khusus. Contoh ibadah khusus ni solat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi ada juga amalan-amalan lain yang boleh kita buat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah umum. Contohnya apa? Bersedekah. Kita buat baik dengan orang, melakukan kebajikan. Boleh jadi orang tersebut rajin solat, rajin puasa dan sebagainya, tapi bab nak bantu orang lain berkira-kira. Itu bahaya. Bahaya. Itu takut-takut apa tuan-tuan? Takut-takut iblis ni ataupun syaitan itu mencorakkan ataupun menampakkan perbuatan tersebut baik. Kau cukuplah kau beribadah saja, kau tak payah tolong orang lain. Begitu. Bahaya tuan-tuan. Jadi kalau buat baik ni, sepatutnya kita kena jadi tamak ataupun jadi apa tuan-tuan? Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Buatlah baik, berkejar-kejar ila maghfiratin, kepada pengampunan ataupun mendapatkan keampunan Allah Ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga itu seluas langit dan bumi. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan disediakan kepada orang yang bertakwa. Apa tu orang bertakwa tuan-tuan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia tak sebut solat. Tak sebut solat. Solat tu kewajipan, wajib. Tapi kat sini tekankan amalan orang yang bertakwa ni bagaimana? Antaranya alladzina yunfikuna fis sarra. Anfaqa yunfiqu, anfiq, munfiqun munfaqun, infaqan. Dalam bahasa Arab tasrif istilahi. Anfaqa yunfiqu, mereka yang menginfakkan. Infak dengan sedekah ni lain. Kalau tuan-tuan sebut sedekah, kita sebut sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, sedekah ni tak semestinya duit. Senyum pun sedekah. Tolong alihkan satu halangan di dekat jalan pun dikira sedekah. Membantu orang lain pun dikira sedekah. Tapi infak, bila sebut infak ni maksudnya apa? Mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk diberikan kepada orang lain. Yunfiku, alladzina yunfikuna fis sarra. Dia menginfakkan hartanya dalam keadaan dia senang. Dia kaya, diinfakkan. Wad dharra, bukan sahaja kaya sahaja, tapi orang yang dalam keadaan ditimpa kesusahan pun, antara orang yang bertakwa, dia pun menginfakkan. Jadi orang, biarlah kalau kat dunia ni kita rasa kita ni miskin dekat dunia, biarlah kita miskin dekat dunia tapi kaya akhirat. Takut-takut kita ni miskin kat dunia tapi kita juga miskin kat akhirat. Bahaya. Okay, bahaya gitu tuan-tuan. Lepas kemudian apa lagi? Antara orang yang bertakwa ataupun kita berlomba untuk nak mengejarkan keampunan Allah Ta'ala ni, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh,
Kadhim. Tuan-tuan ingat Ustaz Kazim. Ingat Ustaz Kazim? Maksud Ustaz Kazim tu apa? Kadhim maksudnya menahan. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang boleh menahan diri dia daripada marah. Dalam Quran ni banyak sebut. Kalau kita sebut marah ni, ghadab, la taghdab, kabura maqtan, banyak besar murkanya Allah Ta'ala. Al-ghaidh, so ada banyak peringkat marah ni. Ghadab, maqtan, ada satu lagi ghaidh. Jadi antara orang yang bertakwa adalah dia menahan diri dia daripada marah. Sifat marah ni sifat apa? Sifat syaitan. Sebab tu boleh kita bila marah ni dia ada elemen apa? Api. Jadi kita basuh atau meredakan dia dengan ambil wuduk dengan air. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Antara ciri orang yang bertakwa dan juga orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan Allah, untuk mendapatkan syurga Allah, iaitu orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lain. Contoh kalau kat dunia ni ada orang buat salah dengan dia, atau orang-orang dengki dia dan sebagainya, tapi dia maafkan. Kalau dia maafkan, insya-Allah dia tergolong dalam kalangan orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena berlumba-lumba mengejar kebaikan, insya-Allah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala menyukai orang yang melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan itu boleh menghilangkan kejahatan. Tak ada orang yang melakukan kebaikan dalam masa sama melakukan kejahatan. Kebaikan itu mendorong seseorang itu untuk meninggalkan kejahatan. Kemudian ayat Quran seterusnya apa? Alladzina fa'ilu wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan fahishah, kejahatan, maksiat dan sebagainya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan menzalimi diri mereka, zakarullah, maka ingatkan Allah, zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan Allah Ta'ala mengampunkan kalau mereka ini melakukan kesalahan. Orang manusia ni, siapa kat sini manusia yang tak ada dosa? Semua ada dosa. Semua ada dosa. Semua melakukan kesalahan. Kecuali Nabi-Nabi yang maksum, i'tasama, maksum, diberikan tak ada dosa. Tapi Rasulullah SAW pun, walaupun Rasulullah SAW tak ada dosa sekalipun, tetap berzikir meminta ampun dengan Allah sebanyak 70 kali. Minta taubat dengan Allah sebanyak 70 kali yang tak ada dosa. Tapi kita ni sepatutnya wajib setiap hari ataupun setiap solat. Tuan-tuan boleh selitkan, kalau tuan-tuan mampu untuk solat sunat, selitkan untuk niat untuk solat taubat. Solat taubat ataupun niat untuk taubat. Kita akan hampir dengan Allah ketika kita sujud. Tak kisahlah, bukan sujud yang terakhir saja, tapi setiap kali sujud. Setiap kali sujud kita minta, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Sebab tu dalam Quran disebut antara orang rezeki itu adalah rezeki kerana dia istighfar. Rezeki kerana dia beristighfar. Begitu tuan-tuan. Baik. Jadi dan untuk yang sebelum kita tunggu azan, jadi nak kongsikan pada tuan-tuan, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Saya rasa penting kat sini 7 golongan. Antara 7 golongan yang diberikan oleh naungan oleh Allah Ta'ala, sab'atun, 7, yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala pada hari yang tiada diberikan naungan kecuali naungan Allah. Pada hari apa tuan-tuan? Adakah pada hari ini? Adakah ini tuan-tuan masih lagi berteduh di bawah naungan, diberikan perlindungan Allah Ta'ala? Tapi ada satu hari yang tak ada pun naungan Allah, yang tak ada pun tempat teduh, yang tak ada pun siapa-siapa lindung. Di mana tuan-tuan? Boleh ditafsirkan ataupun ulama menafsirkan bahawa boleh jadi hari tersebut adalah berlakunya pada waktu ketika berada semua manusia berada di padang mahsyar. Apa tu 7 golongan? Yang pertama, al-imamul adil, orang pemimpin yang adil. Ni nak dekat PRN ni sangat sinonim ataupun terkenalah
Kena. Tak kisahlah kita ke, pemimpin ke, siapa pun, kita pun menjadi pemimpin kepada diri kita. Kalau kita ada keluarga, pemimpin kepada keluarga. Kita berlaku adil. Apa itu adil? Dha'a syai' fi ghairi mawdi'ihi. Fi mawdi'ihi. Dha'a syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah maksud adil. Wasyaba nasha'a fi ibadati rabbi. Yang kedua adalah pemuda yang hidupnya sentiasa beribadah kepada Allah Taala. Okay, 7 golongan ini tak akan diberi naungan. Imam yang adil ataupun pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda. Rasulullah SAW sebut pemuda, wasyaba nasha'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang hidupnya sentiasa beribadah, ataupun pemuda yang hidupnya adalah untuk Allah. Hidupnya adalah nak dapatkan pahala. Dia bukannya nak dapatkan keseronokan. Disebut pemuda kat sini, dia tak sebut orang tu tuan-tuan. Dia sebut pemuda. Disebut sebab apa? Boleh jadi pemuda-pemuda ni, tuan-tuan boleh nampak pemuda ni ramai kat mana. Kalau nampak kat surau, alhamdulillah, hebat pemuda tersebut. Tapi remaja-remaja, pemuda-pemuda ni kebanyakannya berada mana? Di tempat-tempat orang muda, di tempat-tempat seronok melakukan apa-apa bentuk kegiatan yang boleh menyeronokkan, yang memuaskan nafsu mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Man syaba farahus sabwa. Ta'ajubnya Allah Ta'ala terhadap kepada orang pemuda yang ada sabwah. Sabwah ni apa tuan-tuan? Sabwah ni dia tak ada nafsu untuk melakukan apa yang dibuat oleh kebanyakan pemuda. Wa syabara syafi ibadati rabbi. Yang ketiga, wa qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ni tuan-tuan lah. Tuan-tuan, alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan ni termasuk dalam golongan 7 golongan ini. Apa dia yang ketiga tadi saya sebut? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang lelaki ataupun lelaki, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, umum dalil tersebut, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya terpaut kepada masjid. Bila sebut masjid, tak kisahlah pergi ke mana ke, waktu siang, waktu hujung minggu, nak dekat waktu zuhur je, masuk waktu zuhur, cari masjid untuk solat. Hatinya terpaut pada masjid, nak pergi masjid, nak dengar tazkirah, nak solat berjemaah, nak duduk bersama-sama. Hatinya terpaut ada masjid. Bila ada masalah dia pergi ke masjid, bila ada kerongsingan dia pergi ke masjid. Wa rajulun, dan yang seterusnya adalah ada 7. Saya sebut 3. Lagi 3 insya-Allah pada sesi akan datang. Okey, baik. Ke nak sebut sini? Okey, kita sebut secara ringkas. Rajulun, seorang lelaki, apabila didatangi oleh seorang wanita untuk menggodanya, maka dia berkata, inni akhafullah, sungguhnya aku takutkan Allah. Ini adalah cabaran bagi seseorang yang memang digoda untuk nafsunya bakal dinodai oleh seorang wanita. Tak kisahlah sama ada wanita kepada lelaki ataupun lelaki kepada wanita, tapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sungguhnya aku takut Allah. Jadi orang ni pun termasuk dalam kalangan 7 golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Baik, dan yang kelima tuan-tuan, yang kelima, seorang lelaki ataupun orang yang apabila dia bersedekah, maka dia bersedekah dengan tangan kanan dan sembunyikan tangan kiri. Apa itu tuan-tuan? Adakah kita masukkan duit, tangan kita sembunyikan? Macam mana tu? Ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai majaz, ataupun kita panggil isti'arah dan sebagainya. Sebagai perumpamaan, maksudnya bukanlah, tapi kalau orang tu tak ada tangan kanan, tangan kanan umpar tangan kiri, adakah dia menyalahi syarak? Dia berdekah memasukkan duit dengan tangan kiri? Tidak. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia bersedekah ataupun dia berinfakkan sesuatu harta, tak kisahlah dia buat kebaikan dan sebagainya, tapi tanpa orang lain ketahui perbuatan tersebut. Contoh dia infakkan harta sebanyak apa? 100,000 ringgit masuk ke dalam akaun surau Ad-Diniyah. Siapa yang bagi? Siapa nak tulis nama kat situ? Hamba Allah. Okey. Itu terbaiklah. Jangan tiba-tiba daripada parti sekian-sekian. Tu tak naklah. Begitu Baik. Dan yang keenam. Yang keenam adalah
Sekejap tuan-tuan. Dan yang keenam adalah salah satunya, dia apabila dia berada di dalam keadaan yang sunyi dan dalam keadaan berseorangan, dia beribadah sehingga mengalir air matanya. Jadi kalau tuan-tuan duduk seorang-seorang ataupun beribadah solat tahajud, solat tahajud sebanyak 12 rakaat, banyak 12 rakaat ataupun 8 rakaat dan sebagainya, sehingga mengalir air mata mengenangkan dosa-dosanya, maka itu termasuk dalam kalangan yang diberi naungan oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, saya tak ikut susunan, warajulani tahabba, dan dua orang pemuda yang saling berkasih sayang, mencintai kerana Allah Ta'ala. Dia mencintai kerana Allah Ta'ala ni bagaimana tuan-tuan? Maksudnya dia jumpa sahabat dia, sahabat ni yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Al-akhilla yawma idin ba'duhum ba'. Sahabat yang boleh mengajak dia kepada Allah Ta'ala. Tengok sahabat ni rasa nak buat ibadah. Tengok sahabat ni rasa nak buat kebajikan. Tengok sahabat ni rasa nak buat apa? Nak buat kebaikan dan sebagainya, nak tolong orang dan sebagainya. Dan berpisah juga antara dua sahabat ni pun kerana Allah. Berpisah bagaimana? Berpisah, sahabat ni pergi ke tempat lain untuk nak teruskan usaha dakwah dia ke dan sebagainya, dan dia pun nak meneruskan juga. Jadi mereka ni saling berkasih sayang, mencintai sebagai seorang sahabat, ukhuwah dan sebagainya, berjumpa kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Berpisah tu bagaimana tuan-tuan? Masing-masing ada misi masing-masing nak sampaikan, nak sebarkan ideologi pemikiran Islam ni, supaya orang ramai dapat merasai tentang hidup bersyariat dan sebagainya. Jadi mereka ini juga termasuk dalam kalangan golongan yang diberi naungan oleh Allah. Kita sebut balik daripada yang pertama. Yang pertama tadi al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidupnya sentiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, seorang lelaki yang apabila digoda oleh seorang wanita, dia berkata inni akhafullah. Ditakutkan Allah Ta'ala, takut terjebak kepada perzinaan. Dan yang keempat adalah orang yang bersedekah, ketika mana dia menyedekah dengan tangan kanan, dia sembunyikan tangan kiri. Maksudnya dia bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain ataupun siapa-siapa. Dan yang keenam adalah orang yang ketika berada di dalam bilik ataupun di dalam sesuatu tempat secara berseorangan, dia bernajat kepada Allah Ta'ala sehingga mengalir air matanya, mengenangkan dosa-dosanya. Dan yang terakhir adalah dua orang pemuda ataupun dua orang lelaki yang berkasih sayang antaranya, dan juga berkasih sayang kerana Allah, berjumpa kerana Allah, dan berpisah juga kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. Jadi insya-Allah saya mohon kemaafan daripada terlanjur bicara. Ma asabani min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik itu semua datang daripada Allah. Wa ma asabani min sayyi'atin fa min nafsi. Dan apa yang buruk itu semuanya hasil daripada diri saya. Saya mohon maaf sepanjang perkongsian pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi.